Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang. Seperti biasa ya, saya ulang. Kalau ada gangguan, live terputus, jangan ke mana-mana, refresh, saya akan ulang live ni. Baik, ada sebelum saya teruskan, ada orang tanya mengapa saya zoom terlalu dekat. Saya dah beritahu, ini adalah masalah handphone dan juga saya tidak menggunakan mic. Jadi untuk memastikan bahawa suara saya ini didengar sehingga saya atasi masalah ni. Baik, hari ini saya akan rungkai satu tajuk, iaitu benarkah Muhyiddin ni, Perdana Menteri kita, benar-benar begitu zalim sehingga boleh menendang Tun Dr. Mahathir Mohamad begitu sahaja daripada PPBM tanpa bersua muka, tetapi kecut pula dengan seorang ahli biasa PPBM merangkap Adun Johor, Osman Sapian, ya, yang melakukan perkara yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang didakwa dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi inilah rungkaian saya hari ini. Dan setelah saya rungkai benda ni, saya akan sentuh sedikit berkenaan dengan isu Menteri Khairuddin yang pecah SOP kuarantin dia. Okey, saya akan sentuh sedikit dengan kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh PAS. Baik, saya mulakan. Kita dah tahu sejarah apa yang berlaku di Pakatan Harapan. Pada sebelum pilihan raya umum ke-14, apabila Muhyiddin dipecat oleh UMNO, Tim A, kemudian Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu pengasas kehormat dan pengasas utama PPBM, bersama Muhyiddin mengasaskan parti PPBM itu atas dasar UMNO telah gagal, atas banyak dasar sebenarnya. UMNO telah gagal untuk memperjuangkan hak dan benda-benda yang bersangkut paut isu Melayu Islam, memperjuangkanlah Melayu Islam. Juga kepimpinan utama UMNO yang kita sekarang kenali sebagai Tim A, Mahathir isytihar bahawa mereka adalah kleptokratik, ataupun kerajaan kleptokratik, di mana diisytiharkan bahawa kleptokrat utama adalah Mahathir yang isytihar, dan juga pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan ialah Datuk Seri Najib Tun Razak. Kemudian atas dasar itu juga PPBM ditubuhkan dengan dakwaan Mahathir, Najib telah mencuri, merompak duit kerajaan dan sebagainya. Dan perkara ini sebenarnya diakui oleh Muhyiddin, dan Muhyiddin keluarkan kenyataan dan meyakinkan semua pemimpin bahagian cawangan akar umbi PPBM bahawa beliau bersama Mahathir atas prinsip-prinsip itu, dan beliau turut memberitahu Najib begini begitu, UMNO begini begitu, dan dia tidak sekali-kali akan bekerjasama dengan UMNO. Okey, UMNO ialah has been, UMNO adalah parti yang tidak relevan dan sebagainya. Kemudian apabila Pakatan Harapan sudah menang pilihan raya dan bentuk kerajaan, tiba-tiba Muhyiddin berjumpa dengan Mahathir, berkata, pujuk, kita bawa PPBM keluar untuk bentuk satu kerajaan Melayu Islam bersama PAS dan UMNO. Iaitu UMNO secara en bloc lah, bersama Tim A, iaitu pemimpin-pemimpin yang menjadi salah satu sebab PPBM ditubuhkan, iaitu pemimpin-pemimpin yang dikatakan kleptokratik, perompak dan sebagainya. Yang salah seorang daripadanya itu Datuk Seri Najib Tun Razak, yang memang telah disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi atas skandal 1MDB. Dan peguam Najib, iaitu Muhammad Syafi Abdullah, telah mengaku bahawa hakim itu adil, ya, jujur. Okey, bukan saya yang kata, peguam Najib yang kata, tapi mereka tengah merayulah. Tapi apa pun, tiba-tiba Muhyiddin bersetuju untuk bersekongkol dengan mereka yang memujuk Mahathir. Jadi Mahathir menolak atas dasar pengkhianatan terhadap rakyat. Kemudian Muhyiddin bertegas
apa pun dia akan keluar. Dan kemudian dia berpaling tadah dan dia meyakinkan sebilangan tertentu pemimpin PPBM bahawa mereka boleh keluar dan kita boleh bersama dengan PAS dan UMNO, dan ahli-ahli parlimen ni akan diberi jawatan. Sama ada dalam GLC ke, agensi kerajaan ke dan sebagainya. Dan kemudian berlakulah langkah Sheraton dan mereka keluar. Dan dengan menggunakan tim A, Muhyiddin telah meyakinkan PAS untuk mencalonkan dia sebagai calon Perdana Menteri ke-8. Maka jadilah dia Perdana Menteri ke-8. Dan hari ini kita lihat PPBM tiba-tiba dah jadi Ahli Muafakat Nasional yang kononnya ditubuhkan atas prinsip dasar perjuangan penyatuan ummah. Tetapi sebenarnya sekarang bukan Muslim boleh pegang jawatan di dalam PPBM. Jadi sahlah dakwaan saya nak bersama UMNO dan PAS ni untuk bentuk Kerajaan Melayu Islam ni semua pembohongan. Okey, atau kalau tidak pembohongan, kalau tidak pembohongan, ia tidak relevan lagi. Maknanya Muhyiddin dah ubah selera. Dan semuanya sekarang tergantung, Perikatan Nasional tergantung, Muafakat Nasional tergantung, semuanya tergantung. Tapi apa pun itulah cara Muhyiddin berpaling tadah terhadap Mahathir, dan Mahathir pegang pada prinsip tidak ingin menjadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Baik. Kemudian apabila Mahathir cuba mempertahankan kedudukannya sebagai pengerusi PPBM dan dia cuba bertanding pengerusi PPBM yang sudah pasti dia akan menang. Kita dah lihat dah hampir 80% akar umbi, pemimpin bahagian, pemimpin cawangan, PPBM sudah ataupun sedang keluar parti. PPBM ni hampir tak wujud. Mengapa? Sebab semuanya marah. Apa yang berlaku dalam PPBM sekarang langsung tidak ada kaitan dengan mandat asal parti. Dan dah tersasar teruk dan kepimpinannya terpincang atau berlaku kepincangan dalam kepimpinan. Jadi ramai yang keluar. Jadi akar umbi ini, seandainya Mahathir telah bertanding untuk jawatan pengerusi, dia akan menang besar. Dan justru seandainya dia menang besar, PPBM akan jadi pegangan dia dan dia boleh singkirkan Muhyiddin atau apa sahaja boleh terjadi. Jadi Muhyiddin menggunakan kuasa, bukannya mandat ataupun apa yang dikendaki oleh akar umbi, tetapi kuasa untuk menerajang Mahathir dengan secara tidak kehormat. Ya, Mahathir adalah salah seorang pengasas kehormat PPBM dan turut merupakan mantan Perdana Menteri, diterajang. Kemudian apabila Muhyiddin ditekan, dikecam hebat oleh netizen, pemimpin bahagian, pemimpin cawangan, akar umbi, maka dia jadi cemas. Dan apabila dia jadi cemas, maka dikerahnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk cuba meredakan keadaan. Dan apa yang Hamzah beritahu adalah disebabkan Mahathir duduk di parlimen dalam bangku bersama pembangkang iaitu Pakatan Harapan. Oleh itu Mahathir sebenarnya telah melanggar perlembagaan parti, pasal inilah, pasal itulah yang dinamakan, dan secara automatik keahlian dia sebenarnya dah terlucut, maka sebenarnya dia tidak dipecat. Ini semua pada hemat saya satu pembohongan. Sebabnya sebelum itu Mahathir sebenarnya pernah pergi ke ibu pejabat PPBM untuk cuba bersua muka dengan kumpulan barisan kepimpinan pro Muhyiddin. Semua menghilangkan diri. Maka menurut undang-undang Muhyiddin ni yang telah dipraktikkan, maka tak payah bersua muka. Dia automatik, tak payah dengar, tak payah apa, tak payah beri mereka masa untuk bela diri. Dia automatik dah terlucut. Jadi kalau mereka rasakan satu-satu benda tu dilakukan bertentangan dengan perlembagaan, mereka declare, dah automatik terlucut, jadi tak payah nak bincang apa lagi. Itulah undang-undang yang telah dipraktikkan oleh Hamzah dan Muhyiddin dalam PPBM. Okey? Baiklah. Dan adalah ahli-ahli lain yang dipecat atas alasan yang sama. Ya. Mahathir sebenarnya duduk belah pembangkang, kerusi pembangkang sebab dia tidak bersetuju, tapi dia tidak ada apa-apa pada ketika itulah. Dakwaan
ataupun kenyataan yang dia buat menunjukkan dia bersekongkol dengan Pakatan Harapan seperti didakwa. Tapi benda tu tak relevan sebab memang kepimpinan PPBM dah buat undang-undang baru ataupun praktikan satu undang-undang di mana tak payah dengar. Kita rasakan yang tu salah, jadi ikut perlembagaan dah automatik terlucut. Baiklah. Pada pilihan raya kecil Slim yang berlaku baru-baru ni, Adun Johor yang merupakan mantan Menteri Besar Johor, Osman Sapian, telah kelihatan di Slim berkempen bersama untuk calon bebas dari Parti Pejuang Tanah Air. Tetapi kali ini bukan macam kes Mahathir. Oh, kes Mahathir nampak je duduk tu habis. Ini tidak. Dia berkempen, ni lagi teruk ni, berkempen nampak di Slim. Oh, tapi mungkin ada sebab lain. Jadi tak terlucut lagi. Nampak. Kemudian Osman, lepas saya timbulkan persoalan ni, Osman menjawab, oh saya pergi jumpa rakan-rakan. Tetapi lepas itu timbul satu video, audio visual, di mana Osman jelas berkempen malah mengkritik Kerajaan Perikatan Nasional ke PPBM or something like that. Masih tak terlucut secara automatik. Masih senyap. Jadi ini mantan Menteri Besar. Bukannya pengasas pun. Mahathir pula adalah mantan Perdana Menteri dan salah seorang pengasas kehormat PPBM. Diterajangnya Mahathir begitu sahaja, Osman ni Muhyiddin kecut. Itu saya tanya. Zalim sangat ke Muhyiddin Yassin ini? Dah kemaruk kuasa sangat ke Muhyiddin Yassin ini? Saya berhenti takat tu. Lepas ni saya akan letak link pada artikel dengan hujah yang sama di bawah. Dalam 20 minit lepas ni, sila rujuk. Baik. Kedua, Khairuddin. Isu Khairuddin ni sebenarnya saya dah rungkai. Khairuddin ni sebetul-betulnya kena letak jawatan. Salah tetap salah sebab ini melibatkan undang-undang negara. Yang saya malu cara PAS cuba menghalalkan tindakan Khairuddin. Seperti mana PAS menghalalkan pemberian jawatan GLC dalam kadar tertinggi dalam sejarah tanah air. Khairuddin dah lakukan kesalahan berdasarkan undang-undang negara. SOP dilanggarnya. Mula-mula dia cuba beri pelbagai alasan. Akhirnya bila terjerat, mengaku kesalahannya. Mengaku. Kemudian didenda. Kata kementerian terbabit nak siasat. Tapi bila denda dikeluarkan, dia backdate kepada 7 Ogos. Kenyataan kementerian pula tengah disiasat tu 20 Ogos tak silap saya. Ramai lagi orang yang tak berjawatan dalam parlimen, tak berjawatan menteri, orang yang susah, sempit, didenda, diheret mahkamah, denda banyak, orang tua. Bagi saya, persepsi yang kami dapat adalah berlaku perbezaan darjat perundangan dalam hal tindakan terhadap pihak yang bersalah kalau dibandingkan menteri dengan rakyat biasa. Kemudian PAS cuba nak pertahankan Khairuddin. Baru-baru ni petik pula dari Al-Quran. Dia cuba halalkan. Hero kononnya. Berdasarkan perundangan negara, dia salah. Memalukan. Bukan pertama kali ini percubaan untuk menghalalkan benda ni, benda tu. Sebelum ni tak pernah dengar benda-benda macam ni dalam kerajaan-kerajaan terdahulu. Memalukan. Ini belum masuk lagi babak ada ahli parlimen yang tidak jaga sensitiviti agama lain, yang termaktub sebenarnya dalam perlembagaan. Maknanya dia telah melanggar perlembagaan. Tapi yang tu saya dah buat keputusan takkan sentuh. Tapi ini memalukan.
Banyak perkara lah dalam kerajaan ni sebenarnya, terus terang. Saya berhak bersuara dan amat memalukan. Dan benda-benda inilah yang menyebabkan rakyat keliru. Dan apabila rakyat beri pendapat, apabila orang ni beri hujah dan sebagainya, maka bila dikenakan tindakan terhadap orang-orang lain, ini tak adil. Pemimpin sendiri yang sebenarnya sedang mengelirukan rakyat dengan kejadian-kejadian yang tak masuk akal. Jadi, kesimpulan saya carcar merbah lah. Okey, apa yang berlaku sekarang carcar merbah. Dan saya tak boleh terima dan ramai juga tak boleh terima. Baik. Sehingga kita berjumpa esok, jangan lupa layari saluran Telegram saya. Link saya akan letakkan sebentar lagi di bawah dalam 20 minit. Apa pun berani kerana benar dan berikan pendapat anda. Sehingga kita berjumpa esok. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia. Salam kuasa ketiga dan salam pejuang.